Alhamdulillah, kami dah sampai di puncak. Kalau ikutkan ketinggian ni, tak silap saya dalam 200 meter daripada parasan laut. Dan anda boleh lihat teres-teres yang mula ditumbuhi rumput, kehijauan rumput ya. Ini memang pada asalnya inilah dia teres. Yang seperti saya maklumkan tadi, teres ni semua adalah teres-teres asal kebun getah. Dan pembakaran telah dibuat beberapa ranting-ranting yang kita dah kumpulkan. Kita telah buat pembakaran untuk bersihkan kawasan ya. Sampah-sampah yang ada di sini semua kita kumpulkan dan kita bakar. Dan sampah-sampah ni untuk alam sekitar sebenarnya tidak baik. Bila kita buat pembersihan, mana yang tak perlu kita musnahkan, kita hapuskan. Untuk supaya selain itu tanah kita pun akan subur ya, dengan pembakaran yang kita buat dalam keadaan yang terkawal. Alhamdulillah, inilah kerja-kerja pembakaran yang kita buat untuk hari ini, sementara ini. Dan sampah-sampah yang mana kita tengok pun banyak terbiar-terbiar kat sini. Ia juga boleh merosakkan alam, merosakkan alam sekitar kawasan. Dan ini antara sampah-sampah yang kita perlu bakar, yang merosakkan sampah-sampah begini yang kita tak mahu untuk alam sekitar. Dan sepatutnya kita boleh bakar. Banyak sampah-sampah yang kita tak mahu berada di sekitar kita ya. Sampah-sampah yang tak sepatutnya ada ya, tak sepatutnya ada. Dan ini semua adalah untuk menjaga alam sekitar kita, kebersihan ya, kebersihan yang mana kebersihan ini bermula daripada hati, iman. Dan biarlah kebersihan yang sepatutnya kita jaga bermula daripada hati kita. Seterusnya salah sebahagian daripada iman kita juga kena bersih daripada sampah-sampah yang kita tak nak tercemar. Ini sampah-sampah yang kita bakar supaya alam kita semua sentiasa sihat, insya-Allah. Tengoklah betapa indahnya kawasan ini. Sangat-sangat indah, sangat-sangat bersih, udara nyaman. Dan selepas hujan, biasanya kawasan ini berkabus tebal. Di puncak inilah kami menikmati keindahan alam. Okey, ada beberapa sampah lagi yang kita kena bakar dan menjaga api ini dalam keadaan yang terkawal ya. Antara sampah-sampah yang kita nak bakar lah. Ini semua yang terbiar macam ini. Sampah-sampah yang tak perlu pun ada di sekitar kita atau di masyarakat kita, yang supaya kita dapat musnahkan supaya alam kita sentiasa sihat ya. Ni pun sampah-sampah yang terbiar-terbiar macam ni, yang tak perlu pun sebenarnya kita tinggalkan ya. Cantik, indah pemandangan di sini. Sekiranya anda sebagai penonton berada di sini, berada di tanah ini, di tanah sendiri, apakah anda tidak bangga dengan apa yang anda miliki, hadiah daripada Allah, yang anda perlu usahakan, perlu bantu ummah dengan mengusahakan tanah-tanah ini di kemudian hari nanti. Apa yang kita ada di dunia ini adalah sementara, tuan-tuan dan puan. Bukanlah saya nak berceramah, tetapi setidaknya saya mengingatkan diri saya juga, apa yang kita ada sebenarnya adalah
pinjaman daripada Allah, yang mana kita buat untuk orang lain, kita buat untuk kebaikan dan manfaat kepada umat Islam yang lain, bukan untuk kita diri kita sendiri. Oh, ada sampah lagi. Kita bakal ya sampah-sampah ini, sampah-sampah terakhir ni. Tak perlu sampah-sampah yang tak sepatutnya berada di kalangan sekeliling kita. Jadi baik kita bakar, musnahkan, dan kita lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan di sini. Anda boleh lihat saya kongsikan di sini, itu adalah Pusdai, ya, pusat tahfiz kita, Pusdai yang berbumbung merah, dan di belakangnya itu adalah Huda Heaven Resort. Ya, kami berdekatan dengan kedua-dua lokasi tersebut. Dan tanah kami ini daripada sebelah atas ini, puncak ini, terus menuju ke bawah dan seterusnya sampai ke sungai. Dan jalan sungai itu sebenarnya adalah jalan shortcut atau alternatif, bukan jalan utama. Jalan utama adalah yang berada di bawah saya tu. Itu jalan utama. Jadi tidak mungkinlah kita membiarkan kita punya komuniti untuk melalui jalan sungai semata-mata, kerana jalan utama tu ada. Di sana anda boleh lihat tumbuhan-tumbuhan rumput mula menghijaui tanah-tanah teres di sini, dan insya-Allah akan memperkuatkan lagi struktur tanah di sini, kerana ini teres asal daripada kebun getah, seperti mana yang dikongsikan cerita oleh penduduk kampung di sini yang mengetahui tanah ini. Alhamdulillah. Dan di atas puncak ini saya merakamkan kesyukuran, syukur alhamdulillah, barakallahu fiik, kepada apa yang kami miliki, apa yang kami hadapi. Hujan-hujan besar di bulan Ramadan ini, sesungguhnya ada hikmah di sebalik al-asbab yang Allah berikan. Dan antaranya yang saya boleh kongsikan pada anda, ketika saringan kesihatan yang dibuat ketika penahanan itu hari, kami bersyukur sangat-sangat dan berdoa. Memang terbukti jelas bahawa tidak ada seorang pun yang terkena wabak ketika saringan dibuat ketika itu, alhamdulillah. Dan ini membuktikan kami di sini ketika lockdown berlaku, kami tidak ke mana-mana dan kami berada di sini dalam keadaan yang selamat, sihat. Anda bayangkan, dengan mandi sungai, kita beriadah, berpeluh, berpanas, dengan imun badan yang sihat, ya, sudah tidak mungkinlah wabak akan berada di kalangan kami. Dan Allah pelihara melindungi kami daripada wabak-wabak COVID yang berluasa di luar sana. Maka kami di lockdown, diletakkan keberadaan kami di sini sebelum lagi sebelum lagi perintah kawalan pergerakan atau PKP berlangsung. Jadi hikmahnya, anda yang bijaksana, anda yang budiman, anda sebagai penonton yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, anda boleh berfikir secara mendalam, kenapa kami dijadikan al-asbab untuk satu isu yang besar, dan anda sendiri boleh menilainya bahawa sesungguhnya Allah menyayangi umatnya daripada apa jua kebarangkalian, penyakit dan sebagainya. Maka al-asbabnya adalah kami berada di sini, dan hikmahnya alhamdulillah tidak seorang pun dalam proses saringan kesihatan disahkan sebagai berjangkit atau pembawa wabak dan sebagainya. Inilah dia syukurnya kami ke atas apa yang berlaku. Dan anda boleh lihat kabus berada di atas gunung sana. Dan di sini biasanya hujan akan turun. Apa yang saya sebut adalah hujan mendung langgar bukit atau awan berat melanggar bukit. Tak ada guruh, tak ada kilat, tak ada apa, tiba-tiba hujan. Itulah selalunya berlaku pada kami ketika kami berada di sini. Tengah-tengah panas, hujan, mendung langgar bukit lah tu, atau hujan lalu. Alhamdulillah. Saya akhiri laporan pada kali ini, iaitu kita mulakan pembersihan di sebelah atas, ya, di puncak.
dengan membakar kayu-kayu yang telah kita kumpulkan di sebelah puncak. Barulah kita akan dikit-dikit atau secara berperingkat, slow-slow kita akan bakar setiap teres mana-mana kayu-kayu atau dahan-dahan ranting-ranting yang kita buat kerja pembersihan, dilonggokkan sehinggalah ke bawah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, doakanlah perjuangan kami. Ini adalah tanggungjawab kami, amanah kami. Apa yang Allah berikan pada kami, semuanya bersebab, semuanya ada hikmah, dan doakan supaya insya-Allah umat Islam mana-mana yang berminat untuk menyertai program-program di bawah DPEN, boleh hubungi kami, boleh berikan komen anda dan juga nombor telefon dan sebagainya, supaya nanti kami dapat hubungi anda. Pihak kami akan membantu anda, dan terima kasih kerana subscribe media DPEN dan mengetahui cerita di sebalik apa yang berlaku isu Hulu Rening, iaitu kluster bunian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa kepada semua.